Okey, selamat sejahtera. Nama saya Goh Jin Ho dengan nombor metrik 277609. Okey, pada kali ini saya ingin membentangkan tentang tugasan individu saya iaitu menyebabkan tingkah laku pendiri dan teori personaliti. Okay, untuk bahagian ini, okay, sebab memilih sendiri sebagai karakter. Okey, sebab saya memilih diri saya sebagai karakter adalah untuk mengelakkan berlaku fitnah dan juga perkara yang tidak ingini. Kerana pada waktu sekarang kerap berlaku gejala-gejala viral yang menyebabkan isu-isu negatif yang berlaku di atas sosial media. Okey. Untuk tingkah laku sendiri secara umum, saya merupakan seorang yang lurus-lurus, boleh saya katakan. Kerana saya sering menuruti segala perintah daripada ibu bapa saya. Dan juga saya sangat suka menolong orang. Okey. Dulu saya merupakan seorang budak yang nakal kerana saya sering mengikuti rakan-rakan yang dianggap sebagai gangster di sekolah. Okey, dua teori personality iaitu teori keperluan Abraham Maslow dan teori psikologi analitik yang telah banyak membantu saya. Okey, sebab memilih dua teori ini berbanding teori lain. Okay, dua teori ini sangat berkait rapat dengan saya dan ianya dapat menjelaskan diri saya dengan secara terperinci dan menyeluruh. Okay, mengenai teori yang lain seperti Sigmund Freud, Herbert Bandura, Erik Erikson dan lain-lain dapat menjelaskan diri saya tapi bukan secara keseluruhan dan terperinci. Untuk seterusnya iaitu teori keperluan Abraham Maslow. Dalam teori ini terdapat 5 bahagian, iaitu yang pertama keperluan fisiologikal. Keperluan fisiologikal ni sangat mencukupi dalam diri saya. Saya mempunyai makanan yang cukup, air dan tempat perlindungan yang selamat. Saya juga dapat tidur dengan baik dan juga homeostasis dan lain-lain juga agak baik dalam diri saya. Yang kedua adalah keperluan keselamatan. Keperluan keselamatan ini boleh dikatakan pada sekarang agak selamat kerana saya terutamanya dapat menjauhi daripada wabak COVID-19. Saya sejak daripada zaman kanak-kanak atau remaja, saya merupakan seorang yang kurang bersosial. Kerana ketegasan ibu bapa saya yang menyehatkan sosial saya di luar. Jika saya dapat keluar pun bermain kawan-kawan, bermain pingpong, badminton, dan bola sepak ataupun melakukan reunion di tempat yang dekat saja. Okey, untuk yang seterusnya ialah keperluan rasa berpunya dan kasih sayang. Okey, saya rasa kasih sayang yang saya dapat ini adalah mencukupi, menyebabkan saya menjadi seorang yang penyayang. Untuk rasa yang berpunya, saya rasa diri saya ini mendapat peluang atau ruang dalam diri orang di sekeliling saya di mana saya dapat lihat bahawa mereka amat sayang kepada saya dan mengambil berat saya. Untuk status saya sekarang ini, saya masih lagi seorang yang bujang. Walaupun terdapat seseorang yang wanita menzahirkan rasa minatnya kepada saya, tapi saya masih lagi belum memberi keputusan yang penuh kepada dia. Hal ini kerana dulu saya ada minat kepada seseorang, tetapi penciptaan saya itu telah ditolak menyebabkan saya agak kecewa. Tapi saya percaya dengan takdir Tuhan, saya dapat berjumpa yang lebih baik daripadanya. Okey, untuk keperluan kehormatan, saya rasa saya dapat dihormati oleh orang lain. Sebelum untuk mendapat kehormatan daripada orang lain, kita perlulah hormat kepada diri kita sendiri supaya orang lain dapat lihat betapa hormatnya kita.
pada diri kita dulu, sebelum hormat pada orang lain. Okay, saya rasa saya dihormat kerana pencapaian-pencapaian yang saya capai sehingga hari ini diterima baik oleh orang tua saya ataupun orang di sekeliling saya. Perkara yang membuatkan mereka hormat, saya rasa bagi saya, iaitu saya dapat menyapu bersih semua anugerah ataupun iktirafan, terutamanya pada tingkat sekolah lagi. Dan juga saya berpeluang untuk mewakili Malaysia dalam acara Scrabble tingkat antarabangsa. Untuk keperluan kesempurnaan katakan diri, untuk peringkat ini saya rasa saya belum dapat mencapai kerana sumbangan saya terhadap masyarakat saya rasa saya belum mampu, dan juga status terkini saya masih lagi belajar. Ianya menyebabkan saya kurang berkemampuan, tapi tidak mustahil dengan usaha gigih saya pada suatu hari nanti mampu untuk mencapai peringkat ini, menyebabkan saya dapat menjadi seorang yang berjasa dan berguna pada masa hadapan. Okay, untuk teori yang kedua yang saya akan jelaskan ialah teori psikologi analitik Carl Jung. Okay, Carl Jung telah memperkenalkan dua jenis personality, iaitu extrovert dan introvert. Secara peribadinya, saya rasa saya merupakan seorang yang extrovert berbanding introvert. Tetapi personality introvert juga terdapat pada diri saya. Okey, untuk personality extrovert, saya seorang yang suka berkomunikasi dengan orang lain. Mana terutamanya sejak saya menyejakkan kaki ke UUM, saya sebenarnya belum mempunyai kawan. Tapi saya cuba berhubung dengan kawan-kawan baru, orang lain, supaya saya dapat merasai suasana yang saya mempunyai kawan. Okey, yang kedua ialah berani bersuara, mana saya berani bersuara dalam kelas, mana saya berani memberi pendapat saya atau menjawab, dan juga saya juga berani untuk mengemukakan idea-idea saya dalam kerja tugasan kumpulan. Okay, yang seterusnya ialah bergiat aktif dengan aktiviti luar. Saya seorang yang aktif juga, terutama pada peringkat sekolah dulu. Saya selalu terlibat dengan acara kem-kem motivasi dan juga unit beruniform. Okey, personality introvert yang seterusnya ialah saya suka mencuba mempelajari perkara baru. Itu saya suka merasai perkara baru. Perkara ini mana sejak PKP ini banyak hobi-hobi baru seperti menanam bonsai kelapa. Saya juga belajar memasak, dan untuk yang zaman sekolah dahulu, saya berbagai perkara saya mencuba seperti membuat persembahan, pantun, bersajak, berpidato dalam bahasa Melayu, dan juga saya pernah terlibat dengan public speaking dalam bahasa Inggeris. Okay, untuk personality introvert, saya seorang yang sensitif terhadap berbagai perkara. Saya jenis seorang yang tidak suka akan kritikan daripada orang lain, terutama jika saya merasakan keputusan saya buat ni betul, tapi dikritik lagi oleh orang lain, saya akan terasa pada hati, dan saya memang tidak suka. Jika perkara yang dikritik itu saya berpendapat saya buat salah, saya akan terima dan berubah pada masa akan datang. Okey, yang terakhir ialah berfikir secara mendalam. Itu saya sentiasa berfikir secara mendalam. Kadang-kadang sampaikan saya tidak dapat tidur. Okay, segala perkara yang saya akan lakukan, saya akan berfikir secara mendalam, kasarnya, punca atau berkaitan dengan diri saya dengan orang lain. Okay, itu sahaja pembentangan saya. Sebelum saya tamatkan pembentangan, saya ingin memberi satu rangkap pantun, iaitu nasi kerabu enak dijamu,
Diteman pula kekasih hati. Maaf dipinta harta berimu. Semoga dapat berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.